kami akan menerangkan al-qaul fi ikhtilaf sahabat. Boleh dengar ya? Dalam bait 80 menerangkan wa awwal at-tashajur alladhi warada in fihi wajtanib ida al-hasad. Lingkaran pertama yang berlaku, jika kamu melaluinya, jauhkanlah diri daripada penyakit hasad dengki. Di sini bermaksud apabila kita melalui sejarah ataupun sirah pertelingkahan di antara para sahabat, contohnya seperti perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya, hendaklah kita menjauhi penyakit hasad dengki terhadap salah satu daripada golongan sahabat tersebut yang berselisih. Sahabatul kiram fadluhum baik. Para sahabat yang mulia, jasa mereka, kehebatan mereka, kebaikan mereka tidak dapat kita dinafi. Dan ini dapat kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammad Rasulullah. Okey. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Yang bermaksud Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang kafir, akan tetapi berkasih sayang sesama mereka. Dalam ayat ini menerangkan para sahabat ini bersikap keras terhadap orang kafir, di mana bukanlah bermaksud mereka menindas dan menganiaya orang kafir, akan tetapi bersikap keras, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir yang menentang Islam, sama ada di dalam prinsip agama Islam, dari segi akidah dan sebagainya. Waqad waradat ahadits jumlatun fi fadlihim jumlatan wahidah. Dan terdapat juga hadis-hadis yang hebat yang menerangkan tentang kelebihan para sahabat ini, sama ada secara keseluruhan ataupun secara tunggal. Amal khilaf wal iqtital alladhi waqa'a bainahum, adapun perselisihan dan pertelingkahan di antara yang berlaku di antara para sahabat, fal aslama lid-din adam al-khulfi, maka lebih selamatlah, lebih baiklah agama Islam ini tidak dikaitkan, tidak berkait dengan pertelingkahan tersebut. Wa yakfi an nuhibbahum dunya'ah, maka cukuplah dengan kita menyayangi mereka secara keseluruhannya, wa naqtadi bi a'malihim thayyibatil jalil, dan mengikuti amalan-amalan mulia mereka, amalan-amalan hebat mereka. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 134, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Yang bermaksud, itulah umat yang terdahulu. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan dipersoalkan, yakni ditanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi antum dah dengar lah pembentangan daripada sahabat antum yang pertama. Kalau kita tengok kepada topik kita pada petang ini, kita membincangkan tentang bagaimana para ulama, pendapat para ulama berkenaan perselisihan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah sepatutnya kita kena bincang dulu siapakah sahabat Nabi ni, siapa yang boleh kita kategorikan, yang boleh kita golongkan sebagai sahabat Rasulullah. Okey, tapi tak apalah, Ustazah sebut dulu sepintas lalu. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, bila kita sebut sahabat ni kita tahu iaitu mereka yang sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ni sudah pastilah seorang Islam dan mati juga dalam Islam. Ada seorang sahabat Nabi
dia pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia berhijrah ke satu tempat dan dia memeluk agama Kristian lah, dan akhirnya dia meninggal dalam agama Nasrani. Kita tidak gelarnya sebagai sahabat Rasulullah. Okey. Jadi untuk perbincangan kita pada petang ini, bagaimana para ulama ini mengutarakan pandangan dan juga pendapat apabila berlakunya perselisihan di antara para sahabat. Okey, tadi sahabat Anto dah sebut beberapa perkara lah yang Ustazah nak jelaskan di sini, iaitu sebagaimana yang kita ketahui bahawasanya dalam hadis, dalam ayat Al-Quran Karim sendiri dan juga hadis Rasulullah SAW banyak menceritakan tentang kelebihan para sahabat, sama ada secara umum dan juga secara khusus. Tadi sahabat Antum sebut waqad urida ahadits syarifah fi fadlihim jumlatan wa ahadan. Bukan tunggal, maksudnya kelebihan mereka secara umum lah dan juga secara khusus. Okey, jadi apabila berlakunya perselisihan di antara para sahabat ini, maka yang lebih selamat dalam agama ialah kita tidak menghubung kaitkan ataupun kita tidak kita kata membuat tomahan dan juga tidak menyentuh langsung mengenai kemuliaan dan juga kelebihan para sahabat. Maknanya kalau berlakunya sesuatu kita kata perselisihan ini, jangan kita sampai kepada kita mengatakan bahawa kenapa sahabat yang dimuliakan, seorang yang mulia ini, seorang yang mempunyai kelebihan juga ada berlakunya perselisihan pandangan, ada juga berlakunya perselisihan faham, ada juga khilaf sebagai contoh. Cukuplah dengan kita mengasihi mereka dan mengikuti amalan mereka, dan sudah pasti amalan-amalan yang baik yang kita ikuti itu adalah daripada amalan Rasulullah SAW. Okey, baik. Setakat ni boleh faham jelas? Jelas. Okey, baik, kita teruskan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabi bin Ali Muhammad 058609. InsyaAllah dalam perbincangan ini saya akan bergabung pada baris yang kelima muka surat 104. Poin yang pertama, ونقول ما قاله ذلك العالم الفاضل عندما سئل عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة. تلك دماء طهر الله منها سيوفنا أفلا نطهر منها ألسنتنا. Poin yang pertama bermaksud, dan kita juga menyebut mana yang dikatakan mengenai perkara-perkara bukan seorang yang alim yang mempunyai kelebihan ketika mana ditanya tentang fitnah yang berlaku di antara para sahabat. Maka beliau menjawab, tilka dima'un tahharallahu minha suyufana. Ini darah-darah yang Allah bersihkan, yang dibersihkan oleh Allah daripada pedang-pedang. Afala nutahhiru minha alsinatana. Kenapa kita tidak bersihnya daripada lidah? Poin yang kedua, wa idza turra al-muslim bitahdi fi hadha al-mawdu' بالتعليم أو الرد على المتعصب فيجب أن يتحقق أولا من صحة ما نسب إلى الصحابة، فإن الروايات الضعيفة لا يلتفت إليها، وما يثبت بالسند الصحيح يجب حمله على محمل حسن. Poin yang kedua bermaksud, dan apabila perlunya seseorang muslim itu untuk menjelaskan, untuk membincangkan dalam perkara ini, untuk mengajar ataupun untuk menolak terhadap orang yang fanatik, orang yang fasik, maka wajib untuk memastikan ayyatahaqqaqa awalan sihhati ma nusiba ila sahabat. Maka wajib untuk memastikan terlebih dahulu
apa yang dinisbahkan, apa yang disandarkan kepada para sahabat itu adalah perkara yang benar. Tapi riwayat al-Qa'ifah, maka sesungguhnya riwayat yang lemah, yang takat ilaiha tidak diambil kira. Wala yuthbutu bisa sahih, dan apa yang tadi dengan sanad yang sahih, jadi dihamdu maka wajib diungkapkannya pada mahmalin hasan. Dalam dengan niat yang baik. Kita ini hadir dapat saya, Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok dulu poin yang seterusnya. Rekomendasi pasal 583 فقد تولى العلماء في مؤلفاتهم الدفاع عن الصحابة الكرام. Dan para ulama berperanan mempertahankan sahabat-sahabat dalam karya-karya mereka. مثل كتاب العواصم من القواسم لابن العربي. Contoh kitab Al-Awasim min al-Qawasim karangan karya daripada Ibnu Al-Arabi. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الطعن في الصحابة. Ini kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi amaran ataupun memperingati kita supaya tidak mencela para sahabat. Faqala, sabdanya Allah fi ashabi. Allah mengenai sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Dan jangan kamu jadikan mereka tempat ataupun sasaran selepasku, iaitu selepas pemergian Nabi Muhammad. Faman ahabbahum fabi hubbi ahabbahum. Dan siapa yang mencintai mereka, maka aku mencintai orang itu. Orang yang, iaitu orang yang mencintai para sahabat. Waman abghadahum fabi hubbi abghadahum. Dan orang yang membenci mereka, maka aku membenci orang-orang itu. Waman azahum faqad azani. Waman azani faqad azallah. Dan orang yang menyakiti mereka, maka berarti orang itu menyakiti. Dan orang yang menyakiti, maka orang itu menyakiti Allah. Waman azallah yushiku an ya'khudha. Dan sesiapa yang menyakiti Allah, maka hampirlah Allah membalas kejahatan mereka. Riwayat Tirmizi. Dan hadis yang lain, wa qala la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Iaitu, jangan kamu mencela sahabat-sahabatku jika salah seorang daripada kamu anfaqa, iaitu membelanjakan, infak, seperti butir-butir emas, iaitu emas seperti butir-butir, maka tidak akan sampai salah seorang daripada mereka, satu daripada mereka, atau dan juga tidak sampai separuh pun daripada mereka, iaitu daripada sahabat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita berhenti dulu, kita sambung, kita stop sekejap untuk Ustazah ulas beberapa poin lah yang sebagaimana telah dibentangkan oleh Nabil dan juga Hazim tadi. Okey. Okay, untuk poin yang tadi ada satu perkara penting jugalah. Bagaimana kita yang disebutkan oleh sahabat Antun Nabi, fa inna ar-riwayati dhaifah la yultafatu ilaiha wa ma yasbutu bis sanad as-sahih yajibu hamlahu ala al-mahmali hasanin. Maksudnya di sini apabila dah kita terdapatnya sudah pastilah bila kita kita nak menolak golongan yang kita kata lebih-lebihan dan golongan yang terlalu hadis atau dan yang kita nak kemukakan ini adalah hadis tu hadis sahih. Apa ni kita kata dari segi sanadnya, dari segi perawinya, sebagaimana yang Anton dah belajar dah dalam ulumul hadis, dan riwayat-riwayat yang lemah kita tidak boleh ambil kira. Maksudnya hadis-hadis yang dhaif kita tak boleh
nak ambil kita. Maka bagaimana kita uraikan ataupun kita berhujah dengan mereka ni, kita menggunakan hadis yang sahih dan mestilah kita bahas ataupun kita ulas dengan ungkapan yang baik. Uh, terutamanya apabila kita mengemukakan pandangan para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Okey, sebab bila mana kita berhadapan dengan orang-orang yang kita kata jahil ini, dan juga orang yang terutamanya yang terlalu fanatik, mereka ni kalau kita bagi kita keluarkan hujah, okey, sekarang macam mana? Masih sekat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nama saya Anik Syahmi Faisal, Muslimah anak InsyaAllah. Inna ta'ala fihim anu ghairu mubashirin limu'allim al-ibn wa murabbihim. Sungguhnya pencelaan mereka adalah pencelaan yang tidak langsung kepada guru dan pendidik mereka. Kerana taswirahum bisuratin allazi yataqatalu ala dunya وينسون الدين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يؤثر فيهم kerana mereka menggambarkan diri mereka dan imej untuk ke atas dunia dan meninggalkan atau melupakan agama. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi kesan kepada mereka. Mu'allimul qawi yusiru fi talamizihi. Dan sesungguhnya guru yang hebat itu mampu mempengaruhi muridnya. ومهما قيل عن بعض أشخاص من الصحابة فإن الصحابة هم الذين نشروا الدين الإسلامي وفتحوا الفتوح. Walau bagaimanapun ianya telah dinyatakan bahawa bahagian daripada mereka adalah sahabat. Dan sesungguhnya sahabat adalah mereka yang menyebarkan agama Islam dan memulakan penaklukan. Hatta wasalat al-futuhat di zamanihim ila as-Sin syarqan ila al-muhit al-Masih gharban. Walaulahu ma baqiyat shu'ub kathiratun fi zulumati wa thaniyati. وماذا فعل الذين ينتقدونه. Hingga jibanya penaklukan tersebut zaman mereka hingga ke negara China Timur dan hinggalah penaklukan tersebut ke lautan Atlantik di sebelah barat. Tanpa mereka iaitu para sahabat, ramai orang yang akan kekal dalam kegelapan dan kezaliman paganism, iaitu kepercayaan Kristian
rakyat Empire Rome. Dan apa yang kritik orang-orang yang mengkritik sahabat ini mampu untuk lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Sa'id bin Syarifin. X 058579. Pada hari ini saya akan membahaskan tajuk Al-Qaulun fil Ikhtilaf Sahabat dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid. Ada perenggan yang kedua, baris yang ke-6. Okey, sebelum kita masuk kepada pembentangan Said Lutfi ni kan. Tadi siapa yang bentas sebelum Said Lutfi tadi? Anas Fahmi. Anas Syahmi Okey, baik-baik. Okey, kita sambung kepada pembentangan Anas tadi. Poin di sini ulama nak menyebut kepada kita apabila terdapatnya kita kata mereka yang mencela para sahabat ini terdapatnya situasi, keadaan ataupun perkataan daripada seseorang yang kita nampak jelaslah mereka ni mencela para sahabat. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku lah terutamanya bila mana sebagai contoh pelajar-pelajar daripada FKI ni dah banyak belajar dari kitab-kitab turas, ilmu akidah, ilmu tasawuf dan ilmu fiqh dan sebagainya. Namun mungkin ada di luar sana bila perkara ini berlaku sebenarnya mereka ni bukan sahaja mencela para sahabat tetapi mereka mencela juga guru dan pendidik para sahabat. Kalau kita fikirkan kalau mereka ni mencela guru kepada para sahabat, pendidik kepada para sahabat, mereka yang banyak memberi tunjuk ajar kepada para sahabat, secara tidak langsung mereka sebenarnya mencela Nabi SAW. Wa na'udzubillah. Okey, maka kerana inilah bila mana berlakunya perkara-perkara sedemikian kita boleh tengok kalau para sahabat ini sudah pasti mereka banyak menerima ilmu, menerima amalan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai tempat rujukan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pendidik, sebagai guru, dan sebenarnya guru ini memberi kesan yang sangat baik kepada pelajar. Apatah lagi kita tahu bahawa peribadi Rasulullah SAW ini sangat mulia dan para sahabat baginda juga mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah SAW sehingga kita boleh lihatlah para sahabat yang memang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka dari aspek ini sebab tu kita kena berhati-hati. Terutamanya saya sentuh sikitlah dunia hari ini yang kita rasa teknologi memang di hujung jari lah. Dunia tanpa sempadan dah dan kita sebenarnya sudah terlalu hampir dengan kiamat. Dan kerana itulah bila mana timbulnya fitnah-fitnah, bila mana timbulnya perkara-perkara yang terutamanya melibatkan kita kata suatu tomahan, cacian ataupun celaan kepada baginda Nabi terutamanya, kita tak boleh berdiam diri. Kita sebagai orang Islam, kita kena ada tindakan terutamanya mereka yang melontarkan tomahan itu adalah daripada orang kafir. Kita tak boleh nampak tak apalah. Biarlah orang kafir nak kata apa pun, kita Islam sebenarnya bukan begitu. Ya betul, tapi dalam waktu yang sama kita kena bertindak menunjukkan bahawa Islam ini suatu agama yang syumur dan Rasulullah SAW menjadi ikutan kepada kita sehingga kepada hari kiamat lah. Okay, jadi begitulah bila mana kita terdapat celaan kepada para sahabat ni, kita kena ingatlah kalau kita mencela para sahabat ini, kita juga secara tidak langsung mencela Nabi SAW. Wa na'udzubillah. Okay, kita tengok poin yang seterusnya. Pertama sekali,
فقد أهدأوا دينهم وأخرجهم وأنتونهم وأنفسهم من المفسد. Dan sesungguhnya mereka telah sesat agamanya, tujuan hidupnya, negara dan hidup mereka sendiri. Wasaru maka dalil kafir al-mustahil. Akibat berikut dan berbesan dengan kekufuran dan menjajah dalam diri mereka sendiri. Wahum yashkuruna Allah yashkuruna, di dalam rasa sedar dan sebaliknya. Faqad ahsanal marhum Syekh Muhammad Yusuf Al-Dalawi, dan sesungguhnya kebijaksanaan yang peningkat al-mahfud Syekh Muhammad Yusuf Al-Dalawi di dalam jamaah kisah hayat ini, yang telah mengumpulkan dan mengumpul segala kisah-kisah kehidupan allati tubayyinu qada'il a'malin al-wadin dalila min hazal din, yang menerangkan segala amalan, kelebihan dan hikmat para sahabat yang kuat kepada agama. Di kitab ini Hayatus Sahabat, dan keseluruhannya ada tertulis di dalam kitab Hayatus Sahabat, iaitu para sahabat. Liyakuna hajah hayatul mu'minin nasrul, dan seterusnya ia menjadi panduan manhaj dan landasan bagi kehidupan orang beriman dan sebenarnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir bin Ismail Fahmi, nombor metrik 05828, dan insyaAllah saya akan membacakan menterjemahkan Al-Qaul fi Ikhtilafi As-Sahabah pada perenggan yang terakhir. Thumma innal iqbala ala nafsi wa tahdibaha min al-akhlaqi al-zamimati kal-hasadi wal-hiqdi wal-riya'i wal-ujubi awla min al-khawdi fi a'radi as-sahabah. Terjemahan, memfokuskan kepada diri sendiri dan menyucikannya daripada akhlak yang keji seperti hasad, yang dikatakan Muhammad SAW dengan cara yang salah. Penulis ini menyuruh kita agar jangan menghina dan memperburuk-burukkan para sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan penulis juga meminta kita agar menyucikan diri dan fokus kepada amal ibadah kita terlebih dahulu. Lianna تطهير النفس من الأخلاق الذميمة تتوقف عليه النجاة في الآخرة والخوض في أعراض الصحابة قد يوقع في عداوتهم. Hal ini demikian kerana menyucikan diri daripada akhlak buruk menjadi asbab kita selamat di akhirat. Sedangkan membincangkan secara salah menyebabkan maruah para sahabat Nabi boleh membawa kepada memusuhi mereka. Waqad qala Allah Ta'ala fil hadithi al-qudusi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Dan telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, iaitu sesiapa yang memusuhi waliku, yakni para sahabat Nabi, maka aku umumkan perang terhadap kumpulan itu. Ini jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda sangat murka terhadap sesiapa yang memusuhi para sahabat Nabi, bahkan memperolok-olokkan para wali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza lam yakun as-sahabatu awliya'a Allahi falaysa lillahi waliyyin.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfun wala adlun. Sekiranya para sahabat Nabi bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah tiada orang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat dan seluruh manusia, dan tidak diterima keadilan dia di akhirat kelak. Oleh itu, sekian itu daripada saya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, Ustazah ulas dulu pembentangan daripada kumpulan 6 tadi. Kalau kita tengok kepada poin yang A'udzubillah terakhir. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik. Okey, sekejap saya stop lah. Kita stop sharing dulu. Okey, poin yang dijelaskan oleh Said Lutfi dan Yasir yang terakhir tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fad bin Azim. Okey, baik. Tadi ada beberapa poin penting lah, terutamanya bila mana sahabat kita bentang tadi, ada seorang ulama lah, iaitu Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, yang mana telah mengambil langkah yang sangat baik lah. Inisiatif ini telah dilaksanakan oleh beliau, di mana beliau telah mengumpulkan kisah-kisah para sahabat, begitu juga menjelaskan kelebihan amalan dan juga jasa yang sangat besar lah yang telah dilaksanakan oleh para sahabat, terutamanya dalam mempertahankan agama Islam, yang mana Syekh Yusuf Al-Kandahlawi ini mengumpulkan kisah-kisah para sahabat dalam kitab beliau, iaitu Hayatus Sahabah, kitab Hayatus Sahabah, yang boleh menjadi satu teladan lah dan rujukan untuk kita semua, menjadi panduan untuk kita. Ya, terusnya kita tahu bahawasanya daripada kita membincangkan, kita kata, ataupun kita mentakwilkan, ataupun kita kita kata seperti kita cuba untuk mengemukakan pandangan tentang perselisihan faham para sahabat ini, yang boleh membawa kepada terutamanya sifat hati kita lah. Kalau memberi kesan yang sangat negatif, sebaiknya kita tinggalkan lah. Dan kita pernah bimbang bila mana kita membincangkan tentang perkara-perkara yang satunya tidak disebutlah secara jelas dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, ataupun perbincangan itu boleh membawa kepada jatuhnya maruah para sahabat, dan boleh menyebabkan akhlak, wujudnya akhlak yang baiklah dalam kalangan kita, individu ini, seperti sifat hasad, dengki, riak dan sebagainya. Lebih baik kita tinggalkan dan kita fokuskan kepada amalan-amalan para sahabat yang boleh kita ikuti, yang boleh kita ambil, yang boleh kita jadikan amalan dalam kehidupan kita. Daripada kita bertelingkah, kita masing-masing nak menegakkan benar yang basah lah, masing-masing nak mengeluarkan hujah. Apatah lagi apabila mereka berhujah, segelintir golongan inilah yang berhujah mengenai para sahabat tanpa merujuk kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan
Yang paling kita takuti ialah bila mana kita menyebut perkara ini boleh timbul rasa hasad, rasa iri hati kita kepada para sahabat Nabi. Dan berkaitan dengan hasad ni, Ustazah ada nak kongsikan lah satu perkara tentang seorang lelaki ahli syurga apabila ditanya falamma su'ila hadzal rajul an amalihi salih qala akhudhu madji'i wa laysa fi qalbi ghimrun ala ahadin, yakni ay laysa fi qalbihi haqdun li ahadin. Seorang lelaki yang ahli syurga apabila ditanya kepada lelaki ini tentang amal solehnya, apa dia jawab? Aku berada di suatu tempat walaysa fi qalbi ghimrun ala ahadin. Dan dalam hati aku ini tidak ada sedikit pun rasa iri hati kepada orang lain. Yakni laisa fi qalbihi haqdun li ahadin. Tidak ada dalam hatinya rasa dendam kepada orang lain. Ingatlah kalau kita ini buat perkara-perkara yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, dan apa yang kita kejar ialah kehidupan kita di negara di negeri abadi nanti. Moga-moga Allah Taala juga golongkan kita dalam galangan ahli syurga, insya-Allah. Okay, wallahu a'lam. Kita dah habis untuk tajuk yang pertama lah. Okey. Makna mereka bertemu Nabi SAW ketika hidup, iaitu Nabi dan mereka hidup sezaman dan mati selepas itu dalam Islam. Tiada syarat bagi persahabatan dengan Nabi untuk mencapai pangkat sahabat menurut ahli hadis, dan setiap sahabat menurut ahli hadis adalah adil atau sama, iaitu tidak syak dari segi sahihnya hadis yang mereka riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما العلماء أصول الفقه الذي اعتبروا قول الصحابة مصدرا من مصادر التشريع فهم يعنون بالصحابي من طلعت صحبته للنبي. Menurut ulama usul, ia mengambil kira perkataan sahabat sebagai salah satu sumber perundangan Islam. Mereka bermaksud sahabat itu ialah mereka yang lama persahabatannya dengan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kita stop sekejap. Okey, Hafizah boleh buka balik slide yang takrif sahabat tadi? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, tadi sahabat antum Ainul Mardiah dah terangkanlah bait syair yang menerangkan tentang siapakah umat yang paling mulia selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian ini jelaslah jelas bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, kemudian mereka yang mengiringiku, dan seterusnya muttafaqun alaih. Maka dari segi aspek ini kita tahulah bahawa para sahabat ini iaitu mereka yang kita kata berada hidup bertemu dan juga hidup sesama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi takrifnya di sini poin yang paling penting adalah takrif para sahabat lah. Kalau ditanya dalam exam nanti ataupun dalam ujian akhir ini, man hum as-sahabah, yakni man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata ala zalika ay ijtama'a bin nabiyyi halan hayatihi wa mata ba'da zalika musliman. Okey. Iaitu mereka yang sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Islam dan mati juga dalam keadaan Islam. Kenapa musannif tersebut kepada kita man ra'a? Siapa yang melihat ataupun siapa yang memandang pada Rasulullah SAW. Kerana ada juga para sahabat kita yang buta, yang tak boleh melihat, antaranya iaitu Ummu Maktum. Ummu Maktum seorang sahabat Rasulullah yang tak boleh melihat.
Sebab tu Musannif sebut pertemuan lakiyah. Walaupun dia tak boleh lihat tapi dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia dikira para sahabat Nabi lah. Okey, bertemu dengan Nabi SAW ketika hidupnya. Ketika baginda Nabi masih hidup lah. Dan ketika baginda Nabi, ketika para sahabat masih hidup dan juga mati dalam keadaan Islam. Okey. Musannif sebut kepada kita tidak disyaratkan nama mana persahabatan dengan Nabi itu. Untuk mencapai kepada kita kata darjah sahabat lah ataupun pangkat seorang sahabat ni. Tak ada dah dari maksudnya di sini Musannif nyatakan tidak terdapat syarat yang khusus yang menyatakan bahawa mereka yang tergolong dalam golongan yang digelar sahabat Nabi ini mestilah sebagai contoh berada bersama ataupun bertemu dengan Rasulullah SAW selama 3 hari ataupun dalam tempoh bertemu dengan Nabi dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Tidak ada. Tidak disyaratkan. Okey. Dan kerana itulah ulama hadis menyatakan para sahabat ini mestilah mereka yang adil dan tidak syak lagi daripada sahihnya hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ini daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan ulama hadis. Adapun menurut ulama usul fiqh iaitu allazi i'tabaru qaul as-sahabah masdaran min masadir at-tashri' fahum ya'nuna bis-sahabi man qalat suhbatuhu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ulama perkataan sahabat ini merupakan salah satu daripada perundangan Islam. Iaitu apa yang mereka maksudkan ialah dari aspek nama mana persahabatan para sahabat ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini telah dijelaskanlah dalam jilid yang pertama. Okey. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Okey. Hafizah, next. Man tala'tu suhbatuhu lin-nabi. Afdalu hadhihi al-ummah ba'da Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ain binti Nurisan, nombor metrik 061114. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan bagi tajuk Afdalu hadhil ummah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtasar Mufid pada muka surat 139 pada perenggan yang ketiga. Wa ya'ti fil afdaliyah ba'da as-sahabah at-tabi'una thumma at-tabi'un tabi'in. Dari segi kelebihan selepas para sahabat iaitu golongan tabi'in kemudian tabi'in. Wat-tabi'iyyu huwa man laqiya as-sahabi. At-tabi'i ialah orang yang bertemu dengan para sahabat. Wa qila la yakfi mujarradu al-liqa'i kama huwa al-halu fi liqa'i sahabi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata setengah ulama, tidak cukup dengan hanya semata-mata bertemu sebagaimana bertemunya para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna liqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu minal athari ma laysa liqa'i ghairihi. Ini kerana bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada implikasi tersendiri yang tidak ada dalam pertemuan dengan orang lain. Wala syakka anna as-sahabah ba'duhum afdalu min ba'd. Dan tidak syak juga sebahagian sahabat itu lebih baik daripada sebahagian yang lain. Bihasabi tulis suhbati, berdasarkan lamanya tempoh persahabatan, wal a'mali allati qaddamuha fi ta'atillahi wa rasulihi, dan amal bakti yang mereka berikan dalam mentaati Allah dan Rasul, wa khidmatil Islam, dan khidmat untuk Islam. Wa afdalis sahabah al-khulafa'ur rasyidun al-arba'ah. Sahabat yang paling baik adalah 4 orang khulafa' ar-rasyidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Wa dhalika lima warada fi fadlihim. Kelebihan mereka ini ada nasnya, ada hadisnya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu fi ummati 30 sanah thumma mulkun ba'da dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafah dalam umatku 30 tahun. Kemudian selepas itu pemerintahan beraja.
وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam binti Syamsuddin, nombor matrik 058-671. Seterusnya, saya akan menyambung Boleh start perbahasan. sekejap, Hafiza? Okey, sebelum kita masuk kepada poin yang seterusnya, ada dua perkara penting di sini yang Ustazah akan ulas. Yang pertamanya berkaitan dengan ta'rif at-tabi'in. Siapakah para tabi'in ini? Okey, berdasarkan definisi ataupun ta'rif yang disebut oleh musannif dalam kitab kita, iaitu at-tabi'in huwa man laqiya as-sahabi. Sebagaimana kita ketahui, selepas baginda Nabi SAW kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, sehinggalah kepada kita kata para ulama, para wali, para ulama, dan disebut kepada kita muttafaqun alaih, sebagaimana yang telah disepakati ke atas mereka. Jadi di sini kalau kita tengokkan tabi'in ini ialah mereka yang sempat bertemu dengan para sahabat. Dan bila mana kita sebut mereka yang pernah bertemu dengan para sahabat ini, sudah pasti mereka ini juga boleh kita katakan bahawa mereka ni mengambil pengajaran, mengambil ilmu daripada para sahabat, dan para sahabat mengambil ilmu dan juga amalan tersebut daripada baginda Nabi SAW. Adapun ini pandangan yang agak ringanlah sikit atau wakilah, yang mana mereka mengatakan bahawa tidak cukup dengan hanya semata-mata bertemu dengan antara tabi'in dengan para sahabat ini sebagaimana bertemunya para sahabat dengan Nabi SAW. Itu antara pandangan yang agak lemah, bukan lemah lah, maksudnya pandangan yang kurang sikit lah, yang bukan yang pandangan yang qawi. Adapun demikian, kita dapati di sini bahawasanya bila mana kita sebut, kenapa kita sentuh juga berkaitan dengan perbahasan para tabi'in dalam topik ini. Kerana ada beberapa, nanti kita akan tengoklah senarai mereka yang para 10 sahabat Nabi yang telah dijanjikan syurga, dan adalah beberapa para tabi'in lagi yang disentuh dalam topik ini. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, satu lagi poin yang agak penting di sini ialah ولا شك أن الصحابة بعضهم أفضل من بعض بحسب طول الصحبة والأعمال التي قدمه في طاعة الله ورسوله وخدمة الإسلام. Bila kita sebut para sahabat ini, jadi kita tidak boleh nak kita kata sahabat ini lebih baik daripada sahabat yang ini sebagainya. Contoh kita kata kita tak boleh nak kita kata nak spesifikkan lah. Sahabat ini lebih baik daripada sahabat ini, sahabat A lah sebagai contoh, sahabat A ni lebih baik daripada sahabat B kerana persahabatan dan kita kata amalan mereka, sumbangan mereka, begitu juga dengan kita kata ujian yang menimpa ke atas mereka ini sudah pasti tidak sama satu sama lain. Apatah lagi para sahabat yang mengikut jejak langkah Rasulullah SAW ini bukan sahaja berkhidmat untuk kita kata bersama-sama Rasulullah mempertahankan agama Islam, tapi mereka sentiasa mentaati perintah Allah dan juga Rasul. Okey. Dan sebagaimana yang kita ketahuilah, okey. Jadi dalam perkara ini kita tidak boleh nak bahas terlalu panjang lah bila kita kata sahabat
contohlah kita kata Saidina Osman ni lebih baik pada Saidina Ali. Setiap sahabat itu sudah pasti ada kemuliaannya dah. Sudah pasti ada kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, dan kita juga tidak menafikan bahawa Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah yang paling rapat dan banyaklah kita kata berkorban. Begitu juga bersama Rasulullah di saat susah dan juga senang. Okey, baik. Kita sambung lagi. Hafizah. Ajaranku dan ajaran Khulafa Ar-Rasyid. Nama saya Siti Mariam binti Syamsuddin, nombor matrik 058-671. Seterusnya, saya akan menyambung perbahasan pada muka surat 139 dan 140, iaitu pada perenggan 5 dan perenggan 6. وقد اجتمعت الأمة الإسلامية على أن هؤلاء أربعة رضي الله عنهم خلفاء راشدون. Umat Islam telah bersepakat bahawa keempat-empat orang ini adalah khalifah yang soleh dan diredai Allah. Wal khulafah sya'nun azim fahiya an-niyabah 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riayah masalihil muslimin ad-diniyah wad dunyawiyah. Khalifah adalah sesuatu urusan yang besar kerana ia adalah wakil Nabi, iaitu orang yang menggantikan Nabi dalam menjaga kepentingan agama dan dunia umat Islam. Wal khulafah arba'a mutafadilun hasaba tawallihim al-khilafah lianna ahlal hal wal akli min as-sahabat ihtaruhum bihadza tartib. Keempat-empat khalifah itu dibezakan mengikut anggapan mereka tentang khalifah kerana ahli penyelesaian dan kontrak para sahabat memilih mereka dalam susunan ini. Faqad ihtaru Abu Bakrin ma'a wujud as-salasa wa ihtaru Umar ma'a wujud Utsman wa Ali wa ihtaru Utsman ma'a wujud Ali wa ihtar Aliyan ma'a wujud ghairihi minas sahabat. Mereka memilih Abu Bakar sedangkan 3 orang lagi iaitu Umar, Utsman dan Ali masih ada. Mereka memilih Umar sedangkan Utsman dan Ali masih ada. Mereka memilih Utsman sedangkan Ali masih ada. Dan mereka juga memilih Ali sedangkan para sahabat yang lain juga masih ada. Okey, maksudnya dekat sini sejurus selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya ada je yang memilih selain daripada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Tetapi semua para sahabat dan tokoh-tokoh kepimpinan semuanya bersetuju untuk melantik dengan mengikut turutan, dengan dimulai dengan Abu Bakar, selepas tu Umar, Utsman dan Ali, dan diikuti dengan para sahabat yang lain. Waliza kana al-kharij ala Ali, kharijan ala imam wal khalifah asy-syar'i. Dengan itu, mereka yang keluar dari taatkan Ali, sebenarnya mereka keluar dari pemerintahan Islam yang sebenar dan khalifah yang syar'i. Wa yali al-khulafa arba'ah fi fadli baqiyah al-asyara al-mubashirin bil jannah. Selepas 4 khalifah ini daripada segi kelebihan mereka, menyusul pula 10 orang yang diberi khabar gembira dengan syurga. Mereka ialah Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awam, iaitu anak lelaki Sofia, ibu saudara Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Wa qad basyara Rasulullah SAW wairahum bil jannah. Lakin haula'i wal khulafa arba'ah ja'at bisyaratuhum fi hadis wahid. Rasulullah SAW juga memberi kabar gembira kepada sahabat yang lain dengan syurga. Tapi mereka ini dan 4 orang khalifah yang sebelumnya diberi kabar gembira dengan syurga dalam hadis yang sama. Waliza iza zukira al-mubasyarun bil jannah fal murad haula'i al-asyara. Fa'an Sa'id bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyara fil jannah, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman wa Ali wa Zubair wa Talha wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abu Al-A'war fil jannah. Justeru, jika disebut membalik syurga, maka yang dimaksudkan itu ialah 10 orang ini, iaitu dari Sa'id bin Zaid bahawa Rasulullah SAW bersabda, terdapat 10 orang dalam syurga, iaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Al-A'war dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Hamzah, nombor matrik 05822. Sekejap Hafizah. Okey, sebelum kita masuk kepada golongan ataupun kita kata mereka ahli perang Badar dan juga perang Uhud lah. Tadi
sahabat antum dah jelaskan kepada kita bahawa selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam sepakat untuk melatih para sahabat yang terdiri daripada 4 khalifah Al-Kabair inilah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali. Okey, berkaitan dengan kita kata kedudukan mereka ini sudah pastilah berbeza-beza kedudukannya ketika dilantik menjadi khalifah. Kita tahu bagaimana berlakunya pemilihan ketika ketika pemilihan Sayyidina Abu Bakar, dan begitu juga pemilihan Sayyidina Umar selepas kewafatan Sayyidina Umar diganti dengan Sayyidina Uthman dan seterusnya Sayyidina Ali. Sedangkan pada waktu itu pun juga dah kita kata terdapat perbalahan lah, yang mana ramai yang menyokong bahawa Sayyidina Ali dilantik sebagai khalifah. Okey, adapun demikian di sini kita nak bincangkan bahawasanya 4 khalifah ini yang dilantik dalam sebagai pemerintah lah, pemerintah Islam selepas kewafatan baginda Nabi SAW, sudah pasti ada kelebihan masing-masing di setiap kepimpinan ataupun pemerintahan yang mereka bawa. Okey, jadi kemudian siapa lagi mereka yang paling afdal selepas baginda Nabi SAW selain 4 orang khalifah yang disebut tadi. Mereka diikuti oleh Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian siapa Az-Zubair bin Al-Awwam ini? Anak lelaki kepada Sofiyah. Sofiyah ini ialah ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidillah bin Jarrah. Abu Ubaidillah Al-Jarrah. Okey. Jadi mereka ini termasuk dalam 10 orang yang dijanjikan syurga lah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Asyarah fil jannah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Abdul Rahman Abu Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga disebut Abu Al-Awwar, iaitu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Okey. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Abu Daud juga Ibnu Majah. Okey, maka di sini kita dapatilah kita tengok terfaham bahawasanya selepas baginda Nabi SAW, antara umat yang dimuliakan ataupun yang mempunyai kelebihan lah, selain daripada para sahabat yang terdiri daripada 4 khalifah yang besar ini, diikuti oleh 6 lagi yang kita katakan sebagai sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Dan mereka kalau ikutkan ke-10 mereka ini, Asyaraful Jannah ini, memang menghadapi ujian yang sangat besar lah dalam mempertahankan agama Islam. Kalau kita tengok sejarah-sejarah, sirah-sirah yang telah berlaku pada zaman pemerintahan mereka ini, mereka ini juga mati syahid dalam mempertahankan Islam. Okey, baik. Seterusnya, Umar, Uthman, Ali, Umar ba'da Rasulillah. Al-Mubashirun bil Jannah. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan tentang Afdalu Hazi Ummah ba'da Rasulillah. Al-Mubashirun bil Jannah. Al-Mubashirun bil Jannah bermaksud orang-orang yang diberi khabar gembira untuk memasuki Jannah. Iaitu ada 10 orang, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdul Rahman, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Abu Ubaidah. Selepas wa ba'da asyarati ya'ti fi fadli ahli Badar, selepas 10 orang iaitu mubashshir bil jannah, diikuti pula ahli Badar. Ayyu as-sahaba allazina hadaru ma'rakata Badaril Kubra,
iaitu sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Badar Kubra. Wa kanu salasimi'ah wa sab'ata asyara rujulan. Mereka seramai 317 orang. Fa yauma badrin yaumun azimun fi tarikh Islam. Hari peperangan Badar merupakan hari yang agung di sejarah Islam. Samahullah Ta'ala Yaumul Furqan. Allah telah menamakannya sebagai Hari Furqan. Kemudian wayalihim fil fadli ahli Uhud. Diikuti pula dengan ahli Uhud. Ayu sahaba allazina hadaru ma'rakatul Uhud, iaitu sahabat-sahabat yang mengikut peperangan Uhud. Wa kanu alfan lakinna raja'a Abdullah bin Ubay bin Salul bisalas simi'ah minal munafiqin. Tetapi mereka ada 1000 orang, tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul pulang bersama-sama dengan 300 orang munafikin, iaitu jadinya tinggal 700 orang. Wayali ahli Uhud fi fadli ahlu bai'ati Ridwan. Selepas ahli Uhud, golongan yang mulia diikuti pula oleh ahli bai'ati Ridwan. Allazina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta sajarati fi ghazwatil Hudaybiyah. Mereka yang berbai'ah berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok fi ghazwatil Hudaybiyah, pada peperangan Hudaybiyah. Wa kanu alfan wa khamsami'ah. Mereka seramai 1500 orang. Wa fihim nazala qaulullah ta'ala. Allah telah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah meredai orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia memberi ketenangan ke atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Nama Nur Rashikin binti Azman, nombor metrik 058. Okey, kita sambung dulu. Nanti Ustazah ulas lepas ni ya. Okay, sambung sikit lagi. 58. Sambung pembentangan seterusnya. Wa nassul Quranul Karim aidan ala fadli sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Nas Al-Quran juga menekankan keutamaan orang terdahulu daripada kaum muhajirin dan ansar. Qala Allah Ta'ala fil Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Waqala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada mereka balasan yang lebih baik. Serta Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Man humus sabiqun al-awwalun. Akan tetapi, siapakah golongan terdahulu yang diutamakan? Ikhtalafal ulama fi ta'yinihim. Fakila ahlul bay'ati ridwan. Wakila ahlu badr. Wakila humus sahabah liannahum sabaku wairuhum minal ummati ilal islam. Ulama berselisih pendapat pada pemilihannya.
Katanya penduduk Bai'atul Ridwan. Dan berkata penduduk Badar. Berkata lagi, mereka adalah sahabat. Mereka adalah sahabat kerana sahabat adalah orang terdahulu daripada umat Islam yang lain. ومن المعلوم أن بعض الصحابة كان سابقا في الإسلام لغيره وبعضهم كان سابقا في الهجرة. Sebagaimana yang diketahui, sesetengah sahabat adalah orang yang terdahulu dalam Islam dan sebahagian lagi sudah berhijrah. والأنصار منهم من كان سابقا لغيره في نصرة النبي. Orang Ansar di antara mereka adalah orang yang mendahului orang lain dalam menyokong Nabi. وكل خير فقد سبق له قوم وتبعهم غيرهم فرضي الله عنهم أجمعين والفضل للسابق. Dan setiap kebaikan telah didahului oleh suatu kaum dan diikuti oleh kaum yang lain. Semoga Allah meredai mereka dan menghargai orang terdahulu. Nama saya Nur Hazira binti Abdul Ghaffar. Okey, sekejap. Okey, sebelum kita masuk kepada kelebihan lah para sahabat ini. Ustazah nak ulas beberapa poin di sini, iaitu pertamanya tadi selepas 10 orang yang para sahabat yang dijadikan syurga diikuti pula oleh mereka ataupun kita kata ahli perang Badar. Ai as-sahabah allazi hadaru ma'rakatul badrin al-kubra, yang terlibat ataupun yang menyertailah perang Badar dalam kita kata mempertahankan Islam, berjuang kerana Allah Ta'ala. Disebut oleh musannif dalam kitab kita, wa kanu salasami'atin wa sab'atin asyara rajulan, selama 317 orang. Okey, ada satu riwayat menyatakan 316. Okey, tapi dalam perbahasan yang disebut oleh musannif kita dan kitab ini 317. Okey, fa yauma badrin yauma azimun fi tarikhil Islam. Sebagaimana kita tahu perang Badar ini merupakan suatu peperangan yang besar lah dalam sejarah Islam. Dan Allah Ta'ala menamakan perang Badar ini sebagai Yaumul Furqan, iaitu hari yang membezakan di antara yang hak dan juga yang batil. Okey, kemudian selepas ahli pada perang Badar, mereka juga yang diberi kelebihan iaitu mereka yang terlibat, yang juga kita kata memerangi Islam dalam perang Uhud. Okey. Okey, para sahabat yang kita kata terlibat dengan peperangan Uhud ni, mereka lebih kurang disebut pada kita sini alfun wa khamsami'atin. Yang mana kita tahulah dalam peperangan Uhud ni telah berlaku perjanjian Bai'atul Ridwan di antara Nabi SAW, yang mana kita ketahui bahawa dalam peristiwa ini juga disebut dalam Al-Quranul Karim bagaimana ayat yang telah dibaca oleh sahabat antum tadi. Okey, dan daripada rentetan ini juga telah berlakunya perang Hudaybiyah, yang mana kita ketahuilah suatu peperangan yang besar, dan dalam ayat Al-Quran Al-Karim surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di awal ayat yang ke-100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Disebut di sini tentang kelebihan golongan muhajir dan ansar. Namun terdapat beberapa sedikit kita kata perselisihan pandangan lah. Siapakah as-sabiqun al-awwalun ini? Okey, siapakah yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun? Okey. Ada segelintir ulama
menentukan bahawa golongan as-sabiqun awwalun ini adalah daripada mereka yang terdiri daripada ahli bai'atul ridwan. Okey, ada juga yang mengatakan bahawa mereka ini adalah daripada ahli perang Badar. Dan ada pula yang mengatakan bahawa para sahabat kerana mereka mendahului orang lain ketika masuk Islam. Sedangkan kita tahu bahawa dan kita sedia maklumlah para sahabatlah sebenarnya yang lebih awal memeluk agama Islam daripada ataupun yang kita kata yang masuk Islam lah daripada orang lain. Okey. Dan kita ketahui bahawa juga wal ansaru minhum man kana sabiqan li ghairihi fi nusratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan ansar yang mereka yang awal membantu Nabi dan setiap kebaikan yang didahulukan didahulukan oleh golongan ini juga diikuti oleh orang lain. Kerana itulah disebut kepada kita tentang mereka yang banyak ataupun kita kata memberi sumbangan lah dalam mempertahankan agama Islam bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Islam daripada musuh, daripada orang kafir. Dan kerana itulah kita kata perjuangan mereka, kesabaran mereka, jihad mereka fisabilillah, mereka mendapat ganjaran syurga. Okey, mungkin ni yang terakhir ke Hafizah? Yang terakhir Ustazah. Okey, baik. Tafadhal. Silakan. Nombor matrik saya 058306. Saya ingin menyambung pembentangan daripada kawan saya. Waminal jadi ribi zikri anal afdaliyah mazkurah li ahli badar summa li ahli uhud summa li ahli bai'ah ridwan hiya afdaliyah jumlah ala jumlah la afdaliyah al-afrad ala al-afrad. Perlu diingatkan bahawa kelebihan yang disebutkan di atas adalah untuk ahli badar, untuk ahli uhud dan juga untuk ahli bai'ah ridwan adalah kelebihan keseluruhan ke atas keseluruhan dan bukan kelebihan individu ke atas individu. Fala yuqalu fulan min ahli badar afdal min fulan min ahli uhud li'anna al-awwal badari wa sani uhudi. إذ ربما يكون للمتأخر فضل بسبب زيادة في علم أو عبادة أو جهاد وليس الغرض تفضيل شخص على شخص بل تنويه بفضل من نواه الله تعالى بفضله. Tidak dikatakan fulan daripada kalangan ahli badar itu lebih baik daripada fulan daripada ahli uhud. Kerana yang pertama adalah ahli badar dan yang kedua adalah ahli uhud. Kerana orang yang lewat itu mungkin akan mendapat pahala kerana menambah ilmu atau ibadah ataupun jihad dan tujuannya bukanlah untuk melebihkan seseorang ke atas seseorang yang lain, melainkan untuk menyebut kelebihan, untuk menyebut nikmat yang dipuji oleh Allah ke atas kurniaannya. Wa minal mulahis anna ba'dal sahabat kiram syaraka fi kulli maratib fa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali hum khulafa ar-rasyidun wa minal 'ashara mubasysyirin bil jannah wa min ahli al-badar wa ahli al-bai'ah ridwan wa min as-sabiqin al-awwalin fa inna Utsman radhiyallahu anhu badari wa in lam yahdar badaran li'anna ta'akhkhar anha bi amri nabi waliza qasama lahu min al-ghanimah badar. Adalah ketara bahawa sebahagian sahabat Nabi yang mulia menyertai setiap peringkat kebajikan. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali adalah dalam kalangan Khulafa ar-Rasyidin dan dari kalangan 10 orang yang dijanjikan syurga dan dari ahli badar dan ahli uhud dan juga dari ahli bai'ah ridwan dan dari as-sabiqin awalin, orang-orang yang dahulu yang memeluk Islam. Maka Utsman, manakala Utsman adalah tergolong dalam kalangan ahli badar
walaupun dia tidak mengikuti perang Badar. Hal ini kerana waktu perang Badar, Nabi memerintahkan Osman untuk menjaga Ruqayyah yang sedang sakit. So bila Nabi balik pulang daripada perang Badar, Nabi dapati yang Ruqayyah telah meninggal dunia dan Osman sedang bersedih, dan Nabi menenangkan Osman dengan berkata kepada beliau yang beliau tergolong dalam kalangan ahli Badar dan juga mendapat pahala sama seperti ahli Badar, dan juga beliau akan menerima bahagian ghimah daripada dari Badar. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, habis Okey, baik. Yang terakhir ni Ustazah nak sebut sikit lah. Iaitu suatu sebagaimana yang telah diulas oleh sahabat antum tadi dengan jelasnya. Satu perkara yang agak penting lah bila kita sebut tentang kelebihan mereka yang terdiri daripada para sahabat, tabi'in, kita kata ahli perang Badar, mereka yang terlibat dengan Bai'atul Ridwan dan juga ahli perang Uhud ini, ia disebut ini secara umum saja, bukan kerana kita ni nak menunjukkan bahawa bukan maksud bukan yang kita kata yang dituju ataupun yang menjadi fokus musannif kita ialah kita nak melebihkan seseorang individu itu mengatasi individu yang lain. Tidak, bukan itu maksudnya. Kerana kita tahu mereka ini mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai kelebihan tersendiri, dan sudah pasti dengan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ini menjadi suatu ibrah kepada kita, menjadi suatu peringatan, menjadi suatu contoh teladan yang baik. Kerana itulah bila mana membicarakan tentang topik kita kata afdal hadhil ummah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan ataupun ummah yang terbaik selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak nafikan para sahabatlah mereka yang banyak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan ahli keluarga baginda, dan mereka-mereka yang disebut dalam kitab kita ini iaitu terdiri daripada ahli perang Badar, ahli perang Uhud, juga disebut kelebihan masing-masing. Maka kita tidak boleh nak katakan bahawa ahli perang Uhud adalah lebih mulia daripada ahli perang Badar. Kerana setiap orang itu sudah pasti diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan selayaknya. Wallahu a'lam. Baik, maka alhamdulillah untuk hari ini kita selesailah dua pembentangan daripada kumpulan 5 dan kumpulan 6. Okey. Alhamdulillah.